sekarang kita masuk kepada tajuk. Okey, tajuk pertama. Bagaimana Muhyiddin boleh dipaksa letak jawatan? Okey. Saya rasa semua dah tahu Muhyiddin tidak ada sokongan majoriti. Benda ni dah disebut-sebut oleh ahli-ahli parlimen sendiri. Malah ada juga ahli parlimen dari PPBM yang hendak usul tidak percaya yang dahulunya dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada mantan Speaker Dewan Rakyat. Mereka nak usul tu dibentangkan di parlimen dan dijadikan agenda utama. Sebab mereka rasakan benda tu penting untuk mengetahui benar ke tidak Muhyiddin dah hilang majoriti. Jadi bila ahli-ahli parlimen ni, kalau kita buat congakkan, kita lihat mereka yang mendesak tu, kita dah tahu dah dari situ pun Muhyiddin dah hilang sokongan majoriti. Seandainya Muhyiddin membenarkan usul tu dibentangkan di parlimen dan terbukti bahawa dia tidak memiliki sokongan majoriti, maka dia ada dua pilihan. Itu saya dah bincang. Pilihan pertama, dia boleh letak jawatan sebagai Perdana Menteri dan sekaligus menyebabkan barisan jemaah menteri letak jawatan, dan Yang di-Pertuan Agong boleh mulakan proses untuk memilih dan melantik Perdana Menteri baru dari kalangan ahli-ahli parlimen. Tapi Muhyiddin juga ada satu pilihan lain. Muhyiddin boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong, memintanya untuk membubarkan parlimen. Ramai yang tidak tahu, di dalam Perlembagaan Persekutuan, Agong mempunyai hak kuasa untuk menangguhkan permintaan untuk pembubaran parlimen itu. Jadi seandainya Agong berbuat demikian, maka Muhyiddin tidak boleh berfungsi sebagai Perdana Menteri. Jemaah Menteri tidak boleh berfungsi sebagai Jemaah Menteri. Tapi pada masa yang sama, parlimen tidak dibubarkan. Maka benda tu akan tergantung selagi Muhyiddin tidak letak jawatan dan beri laluan untuk pelantikan Perdana Menteri baru. Negara tidak akan dapat berfungsi. Dari situ, secara tidak langsung, Muhyiddin boleh dipaksa untuk letak jawatan. Secara tidak langsung lah. Ya, ramai tak tahu berkenaan dengan kuasa Agong untuk menangguhkan permintaan membubarkan parlimen. Dan itu satu. Dan ada lagi cara, ya. Jika Agong menangguhkan, kemudian Muhyiddin tak nak letak jawatan, ada lagi perkara-perkara dan perlembagaan sehingga perkara ini boleh dipanjangkan ke mahkamah dan Muhyiddin boleh dipaksa untuk letak jawatan. Sebab dia memang tak boleh berfungsi, kerajaan tak boleh berfungsi. Okey? Dan seandainya Muhyiddin, dan kita jangkakan Muhyiddin tidak akan membenarkan usul tidak percaya ni untuk dijadikan agenda utama, maka ada pembentangan bajet. Dan selepas pembentangan bajet ni akan ada undi bajet. Apabila diadakan undian tu, Muhyiddin tidak akan berjaya. Kerajaan tidak akan mendapatkan sokongan majoriti yang cukup untuk bajet. Cadangan bajet tu diluluskan. Dan di dalam Perlembagaan Persekutuan, apabila perkara ini berlaku, dia serupa dengan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri dan barisan jemaah menteri. Maka sekali lagi Muhyiddin akan ada dua pilihan. Kali ini sama ada dia letak jawatan atau dia nasihatkan Agong mintanya untuk bubar parlimen. Dan sekali lagi, Agong mempunyai hak kuasa untuk menangguh permintaan tersebut sekaligus menyebabkan kerajaan tidak akan dapat berfungsi. Sebab secara rasmi sebenarnya tidak ada kerajaan lagi atau tidak harus ada kerajaan lagi. Lebih tepatlah, tidak harus ada kerajaan lagi dan kerajaan tidak boleh berfungsi. Tidak boleh membuat polisi, tidak boleh membuat keputusan. Jadi di situ secara tidak langsung Muhyiddin boleh dipaksa meletak jawatan. Banyak cara benda tu boleh dibuat. Saya berhenti takat tu je sebab ada banyak lagi option-option yang ada pada Agong, tapi hari ini saya nak jelaskan option pertama, iaitu Muhyiddin secara tidak langsung dipaksa letak jawatan. Jadi tidak benar persepsi yang ditimbulkan kononnya Muhyiddin tidak boleh dipaksa untuk letak jawatan. Sebenarnya benda ni ada banyak cara. Okey, ada banyak cara. Alright, nombor 2. Saya sokong penuh kenyataan Tengku Razaleigh Hamzah yang mengesyorkan agar tindakan diambil kalau nak pecat-pecat ahli-ahli parlimen dari UMNO yang menyokong memberi lebih tumpuan kepada parti lain daripada UMNO. Khususnya ahli-ahli parlimen dari UMNO antara 10 hingga 12 orang, walaupun ada yang akhirnya tidak tarik balik sokongan tu, tapi pada asalnya 10 hingga 12 orang yang
menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Anwar Ibrahim menyuarakan membuat pengumuman bahawa dia ada sokongan majoriti. Jadi ahli-ahli parlimen ini seharusnya, kalau kita ikut tradisi UMNO, kalau kita ikut kelaziman UMNO, seharusnya dah dipecat. Dan bukan hanya mereka yang menyokong Anwar baru-baru ni, malah Nazri Aziz sendiri yang berkempen untuk Anwar di Port Dickson turut harus dipecat. Kerana di bawah Zahid, UMNO dah jadi carca merba. Sebab dahulunya ramai yang dipecat disebabkan menyokong parti lawan ataupun memberi lebih tumpuan kepada parti lawan. Contohnya Muhyiddin sendiri dipecat, Mukris dipecat. Sebab apa? Pada ketika itu mereka berdiri atas pentas sama dengan pihak pembangkang pada ketika itu, iaitu bersama Tun Dr. Mahathir dan sebagainya, untuk menentang UMNO, menentang Najib. Jadi apa yang dibuat oleh kepimpinan Najib dan kepimpinan Najib? Dia pecat Muhyiddin dan Mukris. Jadi seharusnya semua yang terlibat ni dipecat. Tetapi benda ni susah nak berlaku sebab salah seorang yang terlibat secara langsung untuk memberi sokongan kepada Anwar malah memberi sokongan padu UMNO terhadap Anwar tanpa berbincang dengan Majlis Tertinggi UMNO, tanpa mendapatkan persetujuan daripada semua ahli parlimen, ialah tak lain tak bukan Presiden UMNO sendiri, iaitu Zahid. Jadi Zahid yang dah kemarut kuasa, yang dah terdesak, yang cuba selamatkan tengkuk dia, yang boleh sanggup bersekongkol dengan sesiapa sahaja, termasuk Najib ya, bersekongkol dengan sesiapa sahaja asalkan boleh selamat tengkuknya, takkan akan membenarkan diri dia disembelih begini. Jadi sudah pasti benda ni susah berlaku. Justru Zahid harus letak jawatan sebagai Presiden UMNO supaya kepimpinan baru boleh memulakan proses untuk mengadili pemimpin-pemimpin lain yang telah mengkhianati UMNO. Sebab lah ni di dalam UMNO ada pengkhianat-pengkhianat di barisan kepimpinan utama yang membuat UMNO seolah-olah UMNO tu parti milik mereka. Dan mereka gunakan UMNO ni sebagai landasan untuk berdendam dengan parti lain, untuk memasuki perjanjian-perjanjian yang saya kira haram sebab tak dibincang dahulu dengan barisan kepimpinan tertinggi, majlis pemimpin tertinggi, dengan parti-parti komponen lain dalam barisan nasional, semata-mata sebab pemimpin-pemimpin tertentu ingin gunakan UMNO sebagai landasan untuk cuba selamatkan diri masing-masing. Itu sahaja agenda mereka. Bukannya rakyat, bukannya agama, bukannya bangsa, bukannya negara. Dia berkisar sekitar wang kuasa kedudukan. Dan terang-terang mereka menyokong Anwar. Dan orang ni minoriti, tetapi mereka pegang satu UMNO. Dalam bahasa Inggeris, orang kata they have hijack UMNO. Mereka hijack UMNO. Okay? Mereka buat seolah-olah parti UMNO tu parti milik mereka sendiri. Jadi pemimpin-pemimpin ni ikut kelaziman, ikut banyak faktor termasuk perlembagaan UMNO perlu dipecat. Dan sekurang-kurangnya perlu dibawa berdepan dengan lembaga disiplin. Tapi untuk semua ni dijayakan, kita perlu juga mengambil tindakan terhadap Presiden UMNO sendiri. Dan ini tidak dapat dilakukan melainkan Presiden UMNO meletakkan jawatan. Jadi kalau dia tidak letakkan jawatan, saya menyarankan agar puak tim B yang tidak menyokong kepimpinan tertinggi ini, berat tak berat, tapi tinggalkan UMNO. Tinggalkan UMNO seketul. Ya, kalau ada 25 ke 26 ke 27 ke MP ke, tinggalkan UMNO. Okey? So atau buat EGM. Buat EGM tergempar dengan kadar segera untuk usulkan pelantikan atau pemilihan Presiden UMNO baru. Dan di sini saya cadangkan Tengku Razali Hamzah sebagai Presiden UMNO baru menggantikan Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Dan perkara ni saya cadangkan dilakukan dengan cepat, notis dikeluarkan untuk diadakan EGM. Ya. Tapi seboleh-bolehnya sebelum itu, mungkin esok atau lusa, satu kumpulan nasihatkan Zahid dulu, letak jawatan. Kalau Zahid enggan letak jawatan, kemudian kita adakan EGM. Selepas EGM berlaku, dan insya-Allah Zahid Tengku Razali akan berjaya memegang UMNO, maka tindakan harus diambil kepada semua
yang terlibat dalam usaha untuk menyokong parti lain, kepimpinan parti lain sekiranya ada bukti, termasuk Najib. Jadi ini harus dilakukan sebab UMNO sudah jadi parti yang merepek, mengarut dan parti yang terpesong, terlalu terpesong, ya. Dan di sini saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan PAS. PAS juga saya tak faham sampai hari ini boleh bersekongkol dengan pihak-pihak sebegini, ya, boleh buat kenyataan dalil dia sendiri. Oh, Najib tidak bersalah, ini tidak bersalah, ini boleh, itu boleh. Padahal berpaling tadah dahulu pada Tun setelah Hadi sendiri mengaku bahawa Tun adalah antara pemimpin Islam yang terulung. Okey? Dan selepas Pakatan Harapan jatuh pun masih mengaku, tetapi Hadi terang-terang hari itu beritahu kita tidak ada pilihan sebab Tun tidak ada majoriti. Jadi mereka bukan berpegang kepada prinsip-prinsip Islamik. Berdasarkan kenyataan Hadi, mereka berpegang kepada prinsip-prinsip politik Barat untuk kuasa dan kedudukan. Ini bukan saya yang kata, ini berdasarkan kenyataan Hadi. Apa nak buat, Tun tidak ada majoriti. Sebenarnya itu bukan betul. Ramai yang berpaling tadah menyebabkan hari itu berlaku pengkhianatan. Ya, kalau Hadi kekal pada prinsip Islamik, hari itu tidak akan berlaku langkah Sheraton dan perkara yang lain akan berlaku dan Muhyiddin tidak akan menjadi Perdana Menteri. Jadi PAS nampak sangat berpaut kepada Perikatan Nasional, cuba berpaut ni melutut sambil sanggup menjilat ludah Zahid, menjilat ludah Najib, ya, sebab minta maaf lah, perjuangan dia bukan lagi perjuangan untuk agama, bangsa dan negara, juga dah masuk unsur-unsur wang, kuasa dan kedudukan. Okay? Jauh terpesong. Okay? Tak layak sebenarnya bagi saya parti itu melabelkan diri dia dengan sendiri, ya, bukan orang yang label, dia sendiri label dia parti Islam, maknanya dia lebih Islam lah dari orang lain, ya. Ini dah terpesong lah parti itu dari akidah dan sebagainya. Jadi hairan juga macam mana PAS boleh duduk berdiam. Bagi mereka ini semua adalah politik. Ada cyber trooper dia cuba halalkan apa yang mereka lakukan. Oh, sebenarnya Hadi tahu apa yang dia lakukan, inilah jalan politik dia. Dia tahu sebab ada misi penghujung dia. Ini pembohongan. Ini pembohongan. Mereka berpaut sebab mereka hendak cuba kembangkan sayap. Mereka tak jangka benda ni akan berlaku. Mereka tak jangka akan sampai tahap di mana Muhyiddin hilang majoriti dan mungkin akan ada perubahan kerajaan. Mereka tak jangka sebenarnya. Mereka cuba berpaut kepada Muhyiddin dan UMNO sebab mereka inginkan kapasiti UMNO dan Muhyiddin yang ada hubungan dengan taikun-taikun tertentu, kerana dari situ ada pendanaan sekiranya pilihan raya umum berlaku, sebab PAS ingin bertanding lebih banyak kerusi untuk mengembangkan sayap di seluruh negara. Jadi mereka perlu dana. Jadi mereka menunggang pada UMNO, PAS dan PPBN dan sebagainya. Tapi kalau kita nak kata mereka melakukan ni untuk jangka panjang supaya apabila mereka lebih berkuasa, mereka boleh menegakkan sistem Islamik di negara ini. Sistem Islamik apa? Yang putar belik agama mereka baru ni. Yang buat petik dalil, yang putar belik kisah Al-Quran untuk halalkan kesalahan seorang menteri mereka. Yang halalkan segala yang dahulunya dikatakan haram mereka. Nak menegakkan Islam apa tu? So jadi tak payahlah mengarut ni. Saya dah rasa PAS ni dah terpesong lah. Okay? Harap-harap kembali ke landasan. UMNO ni tak boleh diselamatkan, tapi PAS ni harap-harap jangan buang masa berfikirlah. Okay? Kembali ke landasan yang benar.